Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Azian binti Abdul Ghani selaku pensyarah bagi subjek Kesantunan Masyarakat Melayu kod GSP 101. Saya Muhammad Aiman Syazwan Bintin bersama dua rakan saya iaitu Muhammad Alif Najmi bin Abdul Manan dan Izzi Furqan. Dalam slide kali ini, kami akan membentangkan dan menjelaskan salah satu topik daripada kesantunan masyarakat Melayu, iaitu strategi kesantunan verbal dan non. Pertama sekali kita pergi kepada pengenalan apa yang dimaksudkan dengan kesantunan. Okay, daripada salah seorang tokoh di tanah air kita iaitu Awang Sarian, beliau mendefinisikan kesantunan sebagai penggunaan bahasa yang baik, sopan dan beradab, memancarkan peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara. Okey, daripada maksud daripada ayat ini, beliau mendefinisikan bahawa kesantunan ini beri maksud kepada kita menggunakan penggunaan bahasa yang baik, iaitu penggunaan bahasa yang halus, sopan untuk memancarkan peribadi yang mulia. Dan ia juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan kepada pihak yang jadi teman bicara kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan verbal. Kesantunan berbahasa daripada segi verbal merujuk kepada percakapan, lisan dan pertuturan. Okey, di sini kita boleh faham yang verbal ini adalah kita bercakap bersemuka dengan pihak yang kita bicara dan berartinya pihak yang kita bicara itu mendengar apa yang kita cakap pada waktu yang sama. Manakala bagi non-verbal pula, kesantunan berbahasa dari segi non-verbal merujuk kepada perbuatan, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan isyarat. Contoh bagi perbuatannya, jika seseorang itu marah, dia akan bersifat agresif. Dan bagi contoh ekspresi wajah, jika seseorang itu senyum, itu bertanda bermaksud dia, bahawa dia sedang gembira. Dan bagi bahasa tubuh, contoh bagi bahasa tubuh, jika seseorang itu mengangkat bahu, itu tandanya dia tidak mengetahui. Okey. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya iaitu kesantunan verbal. Kita pergi lebih mendalam maksud kesantunan verbal. Pertama sekali, kesantunan yang diperlihatkan secara lisan dan bukan bertulis. Sebagaimana yang saya dah cakap, dia bermaksud kita bercakap bersemuka dengan teman bicara kita itu dan pada waktu sama dia mendengar apa yang kita cakap. Okey. Seterusnya, bahasa halus digunakan dengan meluas dalam ungkapan bertata susila. Dalam kita bercakap iaitu menggunakan kesantunan verbal, perlulah kita menggunakan bahasa yang halus dengan meluas bagi melahirkan suasana yang harmoni dan mengelakkan dari berlaku pergaduhan. Jadi pentingnya menggunakan bahasa halus dalam percakapan. Okey. Seterusnya, kesantunan bahasa dapat dilihat daripada penggunaan kata panggilan atau rujukan kehormatan yang betul dan sesuai. Okey, maksudnya kesantunan bahasa ni kita boleh lihat dari segi penggunaan kata panggilan. Penggunaan kata panggilan ni seperti jika seseorang itu ada pangkat doktor ataupun pensyarah, hendaklah kita menggunakan kata panggilan yang sesuai seperti tuan, kerana ia menunjukkan satu kehormatan kepada beliau. Okey, seterusnya dalam bahasa Melayu, penggunaan kata ganti nama diri orang ni berkait rapat dengan bentuk sapaan yang mengambil alih kata ganti nama untuk memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada seseorang. Okey, maksudnya penggunaan kata ganti nama diri orang ni ia berkait rapat dengan bentuk sapaan. Bentuk sapaan ni maksudnya cara kita menegur seseorang itu untuk berikan satu penghormatan dan kemuliaan kepada seseorang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik kita iaitu strategi kesantunan verbal. Apa strategi yang kita perlu fikirkan sebelum kita bercakap dengan seseorang? Okey, pertamanya strategi toleransi. Dalam kita bercakap, hendaklah kita bertoleransi. Apa yang dimaksudkan dengan toleransi?
Okey, toleransi ialah sikap dapat menerima atau menghormati pendapat, fikiran dan kepercayaan orang lain. Sumber rujukan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, daripada ayat ni kita boleh faham yang sifat toleransi ni ialah kita menerima dan menerima setiap pendapat orang dan kita tidak menganggap pendapat kita sahaja yang betul. Kita hendaklah menghormati pendapat orang, fikiran orang dan kepercayaan orang lain. Contohnya, kita memberi keutamaan kepada orang yang lebih tua untuk memulakan sesuatu mesyuarat. Daripada contoh ini, kita boleh tengok kita menghormati dan kita bertoleransi kepada orang yang lebih tua. Okay. Seterusnya yang perlu kita fikirkan sebelum kita bercakap dengan orang ialah strategi bertimbang rasa. Dalam kita bertimbang rasa dengan seseorang yang kita cakap itu. Kenapa? Okey. Kita kena faham dulu apa itu yang dimaksudkan dengan bertimbang rasa. Bertimbang rasa ialah mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila membuat sesuatu tindakan. Maksudnya, apabila kita melakukan sesuatu perkara, setiap tindak tanduk kita kena fikir adakah perbuatan kita ini ataupun percakapan kita ini akan melukakan perasaan orang tersebut ataupun boleh menggembirakan hati orang. Kita perlu mengambil berat tentang itu. Contohnya, saya rasa lebih baik jika kamu berehat dahulu. Bayangkan kesihatan kamu kurang sihat. Okay, daripada ayat ini kita boleh tengok seorang itu dia ada sifat simpati dan bertimbang rasa kepada rakannya kerana rakannya kurang sihat. Jadi strategi ini hendaklah kita terapkan dari diri kita semasa kita bercakap. Okay. Strategi seterusnya ialah strategi memberi salam. Memberi salam merupakan doa bagi keselamatan dan kesejahteraan antara satu sama lain. Sebagai yang kita tahu, kita sebagai umat Islam, bila kita jumpa seseorang, lazimnya kita akan memberi salam seperti Assalamualaikum. Contoh daripada ayat contohnya, menggunakan kata sapaan iaitu salam ataupun Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi. Ini penting untuk melahirkan keharmonian dalam berbicara. Okey, strategi seterusnya ialah strategi ramah mesra. Dalam kita berbicara, hendaklah kita menitik beratkan sifat ramah mesra ini. Kenapa? Ramah mesra merupakan seseorang yang suka berkawan dan pandai bergaul. Okey. Maksudnya ramah mesra ini ialah seseorang yang boleh yang peramah dan pandai bergaul. Maksud pandai bergaul ni dia boleh menyesuaikan diri dia dengan setiap perangai ataupun karenah kawan-kawan yang dia jumpa. Okay, contohnya, aluk-alukan kedatangan ke rumah. Seperti kita kata, silalah datang ke rumah saya apabila ada kelab. Ini menunjukkan salah satu sifat ramah mesra kita kepada seseorang. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada strategi tidak mementingkan diri. Dalam kita berbicara, kita hendaklah tidak memandang diri kita ni tinggi berbanding orang lain. Dan apa yang dia dari segi ini, apa yang dimaksudkan tidak mementingkan diri? Okey, tidak mementingkan diri sendiri ialah mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Maksudnya, dalam kita melakukan sesuatu, dalam kita berbicara dengan seseorang, dalam kita mempedulikan, kita mengambil kisah perasaan orang itu. Adakah percakapan aku ni, percakapan kita ni melukakan perasaan dia? Jadi kita kena ambil kisah benda itu. Contohnya, memberi peluang kepada orang lain mengemukakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang sopan. Seperti, saya rasa lebih baik kita dengarkan dahulu pendapat ahli yang lain. Pada contoh ini kita boleh tengok seorang itu dia merendahkan dirinya dan dia memberi laluan kepada orang lain untuk memberi pendapat masing-masing. Okay. Seterusnya, strategi bersopan santun. Apa yang dimaksudkan dengan sopan santun? Sopan santun memberi erti perlakuan, tingkah laku atau adab yang halus. Dari segi strategi kesantunan verbal, sopan santun ialah penggunaan sistem panggilan yang betul dan sesuai. Maksudnya, dalam kita strategi kesantunan verbal ni,
untuk kita tunjuk kita ni sopan santun, hendaklah kita gunakan penggunaan sistem panggilan yang betul. Contohnya, jika seseorang itu, seperti yang saya cakap, jika seseorang itu memiliki pangkat seperti doktor ataupun pensyarah, hendaklah guna kata panggilan yang betul, seperti tuan atau encik atau saudara. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada strategi seterusnya, iaitu strategi merendahkan diri sendiri. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan merendahkan diri sendiri ialah boleh diertikan sebagai tidak membanggakan dan bahkan akan kelebihan yang dimiliki. Jadinya kita tidak merasa bangga dan merasa tinggi diri kita ni kerana memiliki kelebihan yang tidak orang punya. Contohnya, daripada A, wah, hebatnya kamu dapat mengalahkan juara maraton 3 tahun berturut-turut itu. Dan B menjawab, saya memang hebat pun. Tak seperti kamu yang selalu kalah dalam apa jua pertandingan. Okey, kita boleh tengok sini, A ni bersifat merendah diri kerana dia beri sokongan dan dia tumpang gembira kepada kawannya kerana menang dalam juara maraton. Tetapi B menjawab dengan biadab dan tidak santun. Dia mengatakan dia memang hebat dan dia rasa diri dia tinggi. Jadi daripada contoh ini, hendaklah kita contohi A. Okey, strategi seterusnya ialah strategi berterima kasih. Dalam kita berbual, dalam kita menghargai seorang itu dengan mengucapkan, salah satunya mengucapkan terima kasih. Terima kasih menjadi satu tanda penghargaan bagi sesuatu pemberian. Terima kasih juga melambangkan penerimaan sesuatu yang diberikan. Okey. Terima kasih ni ia merupakan simbol penghargaan kepada seseorang yang kita cakap, tanda kita hormat kepada seseorang itu. Dan juga terima kasih juga melambangkan penerimaan sesuatu yang diberikan. Okey. Maksudnya kita ucapkan terima kasih kepada seseorang itu, tanda kita menerima apa yang diberikan oleh seseorang itu. Contohnya, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi bantuan. Seperti, terima kasih atas segala-galanya, jasa Tuan tidak akan saya lupakan. Kita tengok pada contoh ini, terdapat kesantunan kerana berucap berterima kasih, dan itu memberi hargaan kepada orang yang menolongnya. Okey, penggunaan secara positif. Apakah kesantunan verbal yang kita boleh guna secara positif? Macam mana contohnya? Contohnya, kita menghormati orang lain melalui percakapan. Maksudnya, kita menghormati, tidak mendengar pendapat orang. Macam tu. Seterusnya, mendengar pendapat. Dan tidak merendah-rendahkan kebolehan orang lain. Kita bertoleransi. Seterusnya, menggunakan nada suara yang sesuai. Tidak. Jika kita dalam berbicara ni, cara kita menggunakan nada suara yang sesuai. Jangan meninggikan. Seperti kita ni mahu menunjukkan kita ni lebih betul daripada orang lain. Kesannya, apa yang kesan positifnya? Persefahaman akan wujud dalam masyarakat. Akan ada kesefahaman. Seterusnya, segala urusan dapat diselesaikan dengan mudah. Apa jua masalah jika kita ada gunakan persatuan verbal dengan secara positif, urusan itu akan dapat diselesaikan dengan mudah. Sebenarnya wujud masyarakat yang sopan santun yang akan mengalahkan keharmonian dalam bermasyarakat. Okey, dan manakala apa akan jadi jika kita menggunakan secara negatif? Jika contoh bagi penggunaan saya negatif ialah menjinjit orang lain di depan orang ramai. Jadi daripada sini dia akan memberi kesan kepada timbul perbalahan dalam kalangan masyarakat. Dan bila timbul perbalahan, dia akan melahirkan kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Seterusnya, mereka perkataan yang menjatuhkan maruah mereka. Seperti kata-kata yang kesat dan kata-kata yang melukakan perasaan orang. Jadi adalah kita jangan elakkan penggunaan verbal secara negatif, kerana dia tidak beri impak yang positif, malah akan memberi impak yang negatif kepada masyarakat dan orang yang kita cakap.
Okey, strategi kesantunan verbal menurut Brown dan Levinson, iaitu salah satu tokoh. Salah satunya dia berkata "Bell on a record", strategi yang tidak mencuba untuk meminimkan ancaman atas pendengar, positive politeness, strategi untuk mengurangkan ancaman ke atas muka positif pendengar, negative politeness, strategi untuk menunjukkan jarak sosial antara penutur dengan pendengar, off record, strategi yang menggunakan bahasa secara tidak langsung dan ada maksud tersirat. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan, saya berikan kepada rakan saya iaitu Alif Najmi bin Abdul Manan untuk meneruskan slide ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi yang pertama yang saya paling hormati pensyarah saya yang termulia iaitu Puan Nur Azia binti Abdul Ghani sebagai pensyarah mata pelajaran GSP 1012 iaitu Kesantunan Kemasyarakatan Malaysia. Jadi seperti mana yang sedia maklum, kami PPSMP SEM 1 diberi tugasan mengenai kerja kursus, dan ini adalah tugasan yang ketiga yang mana kami secara berkumpulan haruslah membuat video dan menceritakan bentangkan tentang tajuk tersebut. Jadi tajuknya adalah mengenai kesantunan verbal dan kesantunan non-verbal. Jadi seperti mana yang telah dibentangkan tadi, iaitu sahabat saya juga Muhammad Aiman Syazwan bin Din. Jadi seperti mana di sini saya juga akan meneruskan pembentangan tersebut. Jadi sebelum itu saya memberitahu bahawa pembentangan ini adalah secara kumpulan. Jadi ahli kumpulan saya adalah Muhammad Aiman Syazwan bin Din, Izzy Furqan bin Bahrain, dan saya Muhammad Alif Najmi bin Abdul Manan. Jadi insyaAllah saya akan meneruskan pembentangan ini, dan pembentangan seterusnya akan disusuli oleh Izzy Furqan. Jadi yang pertamanya di sini strategi kesantunan verbal menurut Brown dan Levinson, iaitu tokoh kesantunan verbal. Jadi yang pertamanya strateginya adalah but on record, yang mana strategi yang tidak mencuba untuk meminimumkan ancaman atas pendengar. Yang mana apabila kita sebagai penutur bercakap dengan pendengar, maka kita tidaklah menuturkan satu perkara yang terlalu mengancam pendengar. Seterusnya adalah positive politeness, yang mana memberi maksud dalam bahasa Melayunya kesopanan yang positif, yang baik. Maksudnya strategi untuk mengurangkan ancaman ke atas muka positif pendengar. Jadi yang mana di sini apabila kita bercakap dengan pendengar tersebut, maka kita ini tidaklah menuturkan satu perkara yang mengancam ataupun apa-apa kepada pendengar. Seterusnya adalah negative politeness, yang mana strategi menunjukkan jarak sosial antara penutur dengan pendengar. Yang mana di sini kita maksudkan jarak sosial itu adalah seperti mana penutur dengan pendengar itu mungkin perbezaan daripada segi darjat, pangkat ataupun umur. Contohnya seperti mana saya juga dengan pensyarah saya, yang mana saya sebagai seorang pelajar haruslah bercakap dengan lebih baik dan lembut berbanding dengan pensyarah yang boleh sahaja melawat secara kasar. Jadi di situlah perbezaan antara murid dan pensyarah, mana itulah yang dikatakan sebagai jarak sosial. Jadi seterusnya adalah off record, yang mana strategi menggunakan bahasa secara tidak langsung dan ada maksud tersirat. Contohnya seperti mana percakapan itu berlanjutan dan juga ianya berkias. Slide seterusnya adalah saya akan membentangkan mengenai kesantunan non-verbal. Jadi seperti mana saya maklum, ini adalah salah satu daripada tajuk yang perlu kami bentang, tajuk penting. Jadi yang pertamanya adalah komunikasi bahasa tanpa kata-kata atau dikenali sebagai bahasa tubuh dengan cara yang beradab dan sopan. Maksudnya di sini kesantunan non-verbal ini adalah salah satu perbualan yang mana kita melakukannya komunikasi tanpa verbal, tanpa percakapan, dan yang dilakukan secara bahasa tubuh. Contohnya seperti menunjukkan anak panah dengan menggunakan tangan kiri, tangan kanan dan sebagainya, dan juga memek muka dan lain-lain lagi. Merujuk pada semua perlakuan yang tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan mesej yang difahami. Kita mungkin tidak menggunakan lisan, tapi walaupun kita menggunakan bahasa tubuh ini, ianya mungkin lebih menyampaikan maksud yang kita ingin sampaikan, dan mungkin pendengar juga akan dapat difahami, dan juga akan lebih difahami lagi sekiranya kita mencampurkan komunikasi kita dengan lisan dan juga bahasa tubuh ini.
Slide seterusnya adalah mengenai kesantunan non-verbal, yang mana kesantunan non-verbal ini bermaksud kesantunan merupakan bahasa komunikasi bukan lisan yang mana melibatkan isyarat tangan, air muka dan juga gerakan badan. Kesantunan non-verbal mampu menggambarkan personality, tujuan dan status sosial seseorang individu. Komunikatif lisan ini yang disampaikan dengan bahasa tubuh akan lebih berkesan dan maksud yang disampaikan lebih jelas. Maksudnya di sini sekiranya komunikasi secara lisan dan juga komunikasi secara non-verbal, iaitu bahasa tubuh ini dilakukan, maka boleh dikatakan maksud yang disampaikan itu akan lebih jelas dan juga pendengar juga akan lebih mudah memahami. Dalam interaksi keluarga dalam masyarakat Melayu, interaksi tidaklah terlalu bergantung pada pemilihan perkataan dan struktur ayat saja. Jadi huraiannya di sini adalah kadang-kadang lisan ini kadang-kadang ia tidak terlalu bergantung pada lisan, tetapi kadang-kadang non-verbal ini juga penting bagi masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia untuk menyampaikan satu maklumat ataupun untuk meneruskan interaksi tersebut. Jadi seperti mana yang dimaksudkan di sini, maksudnya kadang-kadang ia tidaklah hanya bergantung kepada lisan, malah kadang-kadang satu percakapan yang mahu kita sampaikan itu adalah sebenarnya penting dengan menggunakan bahasa tubuh, iaitu non-verbal ini. Slide seterusnya adalah konsep non-verbal. Jadi mana bahasa tubuh merupakan proses pertukaran fikiran dan idea di mana mesej disampaikan seperti melalui isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan dan juga gerakan tubuh. Bahasa tubuh, ekspresi wajah yang merangkumi hubungan mata memainkan peranan yang sama penting untuk melestarikan konsep kesantunan non-verbal tersebut. Jadi seperti mana kita difahamkan di sini, konsep kesantunan non-verbal itu adalah bahasa tubuh, ekspresi wajah dan juga hubungan mata. Barulah ianya dikatakan sebagai kesantunan non-verbal. Seterusnya adalah ekspresi muka dapat menjadi sumber informasi yang menggambarkan keadaan emosional seseorang seperti perasaan takut, marah, jijik, muak, sedih, gembira dan juga minat. Melalui ekspresi muka, orang akan mengetahui perasaan kita dengan melihat ekspresi muka kita itu. Jadi maksudnya di sini orang akan mengetahui di perasaan kita ini sekiranya walaupun hanya dengan melalui non-verbal ini. Seperti mana ekspresi muka. Contohnya seperti perasaan takut, marah, jijik, muak, sedih, gembira. Melalui mata pula kita boleh mengetahui bagaimana sikap seseorang, adakah seseorang itu bersedia untuk berinteraksi dan seseorang itu berinteraksi kepada penutur atau tidak. Jadi seperti mana kita sedia maklum, hubungan mata juga penting sama ada untuk menentukan sama ada pendengar itu fokus atau tidak kepada kita. Contohnya seperti seseorang itu bermain telefon sambil mendengar apa yang kita cakapkan. Berarti di situ pendengar tersebut tidaklah memberikan perhatian. Slide seterusnya yang saya akan bentangkan adalah mengenai fungsi kesantunan non-verbal. Jadi fungsi-fungsinya adalah untuk seperti pengulangan, yang mana mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Apabila kita menyampaikan secara verbal, iaitu contohnya seperti secara lisan, maka kita ulangnya dengan bahasa tubuh seperti mana untuk memahami dengan lebih lanjut. Contohnya seperti kita mengulang apabila kita memberitahu mengenai jalan raya kepada sahabat kita. Jadi kita mengulangkannya dengan bahasa tubuh. Pada mulanya kita akan membentangkan secara lisan, memberitahu secara lisan kepada sahabat kita. Berkemungkinan besar bahawa dia tidak akan memahami mengenai corak perjalanan yang kita tunjukkan itu. Jadi apabila kita menggunakan bahasa tubuh seperti mana, jadi boleh dikatakan bahawa ianya akan menjadikan pendengar tersebut akan lebih mudah memahami mengenai corak perjalanannya nanti. Seterusnya adalah menggantikan verbal dengan simbol atau lambang. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, kita menggantikan verbal ini, maksudnya kita tidak menggunakan lisan, bahkan kita hanya menggunakan bahasa tubuh. Contohnya seperti apabila guru bertanyakan kepada pelajarnya, adakah kamu tahu? Maka kita boleh saja tidak menggunakan secara verbal, kita menggunakan
kita boleh saja mengatakan kepada guru tersebut tidak tahu dengan menggunakan non-verbal seperti itulah contohnya. Seterusnya adalah kontradiksi, yang mana untuk menolak sebuah pesan verbal dengan memberikan makna lain menggunakan pesan non-verbal. Pelengkap, melengkapi dan menyatukan bahasa bukan verbal, dan juga penegasan untuk mengukuhkan lagi bahasa bukan verbal. Seperti mana yang sedia maklum, contoh seperti apabila guru. Contohnya seperti mana seorang guru yang juga saya sebagai seorang siswa pendidik, apabila saya membentangkan di hadapan sahabat-sahabat saya mengenai sesuatu, sekiranya saya hanya membentangkan itu dengan percakapan, berkemungkinan besar mereka akan cepat bosan dan juga mungkin tidak akan dapat memahami keseluruhan yang saya akan cakapkan. Tapi sekiranya saya bentangkan sesuatu perkara tersebut dengan bahasa tubuh seperti ini ataupun seperti mana kita menunjukkan bahawa bulatan, mereka akan lebih tertarik dan juga mereka akan mudah lebih untuk memahami apa yang saya sampaikan. Slide seterusnya pula adalah contoh penggunaan kesantunan non-verbal. Jadi sebelum saya menunjukkan contoh-contohnya, kita juga dapat lihat di sebelah kiri slide tersebut yang mana menunjukkan rupa kanak-kanak mengenai ekspresi wajahnya, iaitu non-verbal. Seperti yang kita dapat lihat di gambar tingkat atas sekali, gambar kedua, yang mana kanak-kanak tersebut membuat rupa maksudnya seperti itu, menunjukkan bahawa kanak-kanak itu gembira. Dia tidak menunjukkan lisan, tapi dengan ekspresi wajahnya, iaitu bahasa tubuh, kita dapat mengetahui bahawa kanak-kanak itu gembira. Seterusnya gambar sebelahnya adalah maksudnya mungkin dia terlalu suka dengan satu perkara tersebut. Gambar tingkat 2 di belah kiri sekali, yang mana kanak-kanak tersebut bermuka berkemungkinan besar kanak-kanak tersebut mungkin tidak memahami apa yang disampaikan oleh penutur. Dan juga gambar lain saya dapat tunjukkan bahawa gambar di tingkat bawah sekali itu, dan juga gambar di sebelah kanan, yang mana kanak-kanak tersebut membuat muka berkemungkinan besar kanak-kanak itu tidak suka sesuatu itu. Jadi kanak-kanak tersebut mengungkapkan bahawa dia tidak suka dengan satu perkara itu dengan itu adalah contoh-contoh ekspresi muka non-verbal. Contoh pertama yang hendak saya sampaikan dalam slide ni adalah gerakan anggota badan. Ia bermakna gerakan anggota badan sebagai komunikasi tanpa lisan yang mempunyai makna tertentu. Menggerak anggota dapat menyampaikan mesej tambahan dalam komunikasi yang dihasilkan, membawa makna sejagat yang difahami, isyarat gerakan tangan, isyarat air muka dan juga bahasa tubuh. Jadi seperti mana yang dilihat di sini, ianya merupakan kita dapat menyampaikan mesej tambahan. Contohnya seperti mana yang saya maklum tadi, bila kita memberitahu mengenai jalan raya kepada sahabat kita, berkemungkinan besar hanya dengan lisan mereka tidak akan memahami. Tapi apabila dengan melakukan gerakan tubuh iaitu non-verbal ini, maka berkemungkinan besar bahawa maklumat disampaikan itu akan menjadi lebih tepat, spesifik dan juga akan jadi lebih difahami. Dalam masa yang sama, pendengar akan memahami lagi dengan lebih jelas mengenai jalan-jalan yang disebutkan itu. Seterusnya adalah contoh lain bagi kesantunan non-verbal, yang mana iaitu gerakan mata. Gerakan mata mempunyai makna tertentu dalam komunikasi tanpa lisan. Contohnya, mata yang bergerak ke sana ke sini, ke sana kemari menunjukkan tanda tidak berminat. Contohnya apabila seorang kawan saya itu menceritakan sesuatu perkara pada saya dan saya tidak berminat dengannya, dan saya akan berbuat sebegini. Itu adalah salah satu gerakan mata yang menunjukkan bahawa kita tidaklah berminat dengan cerita daripada kawan kita tersebut. Seterusnya adalah mata dan dahi yang berkerut, menunjukkan minat tetapi tidak percaya. Contohnya seperti sahabat saya yang menceritakan tentang mimpinya yang mendapat kuasa di dalam dunia ini. Maka saya pun akan berminat dengan ceritanya, tapi saya tidak akan mempercayai ceritanya dengan sekiranya disebut dengan lisan, kita akan menyebutnya seperti ini. Betulkah? Tapi sekiranya
kita juga boleh memahaminya tanpa dengan lisan, hanya dengan mata dan dahi yang berkerut seperti perkara ini menunjukkan bahawa kita tidak setuju, kita tidak percaya dengan ceritanya. Seterusnya adalah mata berkelip lebih laju daripada biasa menunjukkan bahawa dia berdusta. Contohnya apabila seorang guru yang ingin bertanyakan, seorang guru meminta kerja sekolah daripada muridnya, akan tetapi seorang murid yang tidak siap kerja sekolahnya itu memberi alasan bahawa tidak membawa kerja sekolah tersebut. Jadi contohnya adalah situasi sebegini. Seorang guru bertanyakan kepada saya, adakah saya sudah siap kerja sekolah saya? Maka sekiranya saya akan menipu dengan mengatakan bahawa saya tidak bawa, saya akan menjadi sebegini. Saya tertinggal kerja sekolah saya di rumah. Apabila mata kita berkelip dengan begitu banyak, maka itu adalah tanda bahawa saya ataupun seorang lain yang melakukan itu berdusta. Yang terakhir bagi gerakkan mata ini adalah tidak memandang mata menunjukkan berminat, tetapi malu dan tidak terterang perasaannya. Maksudnya di sini apabila seorang lelaki dan seorang perempuan itu berinteraksi, sekiranya seorang lelaki itu berinteraksi dengan perempuan tersebut tanpa memandang mata seorang perempuan itu, melainkan dengan mungkin sekilas atau dua pandang, maka di situ menunjukkan bahawa lelaki atau perempuan tersebut malu dengan orang yang berinteraksi dengannya. Sekiranya seorang itu sentiasa apabila berinteraksi, dia akan memandang mata dan juga wajah daripada pendengar, di antara pendengar dan penutur, maka menandakan bahawa perasaan malu dan tidak terterang itu tidak ada. Seterusnya adalah slide di antara contoh lain bagi kesantunan verbal, iaitu gerakan tangan dan juga memek muka. Jadi slide seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya, iaitu Izzy Furqan dari Bahrain, yang mana saya sudah selesai menyelesaikan bahagian saya dalam tugasan berkumpulan ini. Jadi itu saja yang saya dapat menceritakan daripada kumpulan kami mengenai antaranya adalah strategi kesantunan verbal dan juga maksud kesantunan verbal dan juga konsep serta fungsi serta contoh kesantunan verbal. Jadi slide dan pembentangan seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya, iaitu Izzy Furqan bin Bahrain. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini difahami oleh semua orang, terutamanya yang akan mendengar dan menilai video ini, iaitu Puan Nur Azim binti Abdul Ghani selaku pensyarah subjek kesantunan kemasyarakatan Malaysia. Jadi moga apa yang saya sampaikan ini difahami oleh para pendengar, terutamanya pensyarah saya Puan Nur Azim. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzy Furqan bin Bahrain akan sambung topik perbincangan daripada kumpulan kami, strategi non-verbal. Pertama sekali, gerakan tangan. Gerakan tangan mempunyai maksud sejagat yang difahami oleh kebanyakan orang tanpa mengira latar belakang kebudayaan. Jika digunakan bersama-sama bahasa lisan, dapat mengukuhkan keberkesanan komunikasi yang berlaku. Maksudnya jika gerakan tangan tu bersama-sama dengan lisan, maksudnya dalam nak capai matlamat komunikasi tu lagi berkesan. Memang isyarat gerakan tangan yang digunakan secara tersendiri untuk menyampaikan maksudnya meletakkan jari telunjuk di depan mulut yang bermakna diam ataupun tolong senyap. Digunakan bersama-sama ucapan lisan dan tujuannya adalah untuk membantu atau mengukuhkan lisan seseorang. Macam yang saya kata tadi, bila gerakan tangan tu sekali dengan lisan, maksudnya membantu seseorang tu untuk mengukuhkan lagi komunikasinya. Seperti kebiasaan, seseorang akan bercakap sambil menggunakan tangan untuk menggambarkan sesuatu yang ingin disampaikannya itu. Jadi seterusnya, mimik muka. Mimik muka ni mempunyai pelbagai maksud tersirat yang dapat diterjemahkan maknanya dalam komunikasi tanpa lisan.
dapat menyatakan emosi, kehendak, harapan dan harapan seseorang. Mimik muka juga dapat menambat hati seseorang untuk bertindak balas terhadap seseorang. Melalui pengamatan air muka orang yang berinteraksi dengan kita, kita akan mengetahui banyak maksud yang tersurat dan tersirat. Maksudnya dekat sini, bila kita bercakap dengan orang tu, kita tengok mimik mukanya. Maksudnya, kita dapat tahu lah kalau mimik muka tu dia macam mana. Kalau muka masam je, maksudnya dia tu tak nak bercakap dengan kita, maksudnya dia tu kurang mesra dengan kita. Kalau muka tu tenang je, sedap je tengok, maksudnya dia memang seorang yang mesra lah. Jadi, muka juga merupakan satu naluri yang berhubung rapat dengan faktor biologi dan fisiologi. Melaluinya dapat diketahui kepribadian seseorang. Jadi, ahli komunikasi yang baik dapat mengesan perasaan sebenar seseorang dengan mengamati air mukanya. Jadi, seseorang yang berada dalam komunikasi yang baik tu, dia dapat tahu. Maksudnya, dia dapat tahu dengan tengok je muka tu, dia dapat tahu seseorang tu bagaimana perasaan. Jadi, seterusnya riak air muka berperanan penting menentukan jalinan komunikasi yang dilalui. Komunikasi yang mesra atau positif, tunjuklah air muka yang jernih. Bila kita bercakap dengan orang tu, bila kita tengok orang tu, air muka orang tu jernih, maksudnya orang tu mesra ataupun bersifat positif. Seterusnya, strategi kesantunan dan verbal. Kesantunan bukan verbal merupakan bahasa komunikasi bukan lisan yang melibatkan isyarat tangan, air muka dan gerakan badan. Kesantunan bukan verbal mampu menggambarkan personaliti, tujuan dan status sosial seseorang individu. Komunikatif lisan yang disepadukan dengan bahasa tubuh akan lebih berkesan dan maksud yang disampaikan lebih jelas. Macam saya kata tadi, itulah bila lisan tu sekali dengan bahasa tubuh, maksudnya mesej yang nak disampaikan tu akan lebih berkesan dan lebih jelas lagi. Seterusnya, gerakan anggota badan kita mampu menyampaikan mesej yang akan difahami oleh orang lain. Maksudnya tanpa lisan pun, dengan anggota badan pun, mesej yang kita nak sampai tu orang lain pun dapat faham. Contoh, gerakan mata ke sana dan kemari menunjukkan seseorang itu tidak berminat melihat dan mendengar sesuatu yang disampaikan kepadanya. Mata dan dahi berkerut menunjukkan seseorang itu berminat tapi tidak percaya. Manakala mata berkelip lebih laju daripada biasa, menunjukkan seseorang tersebut sedang berdusta, dan sekiranya seseorang itu tidak memandang mata seseorang yang berbual dengannya, ini menunjukkan bahawa dia sedang malu. Kalau seorang tu berkelip lebih laju, maksudnya seorang tu sedang berdusta lah. Dan jika seorang tu tak memandang mata seorang berbual dengannya, maksudnya dia tu seorang yang pemalu ketika kita sedang bercakap. Seterusnya, mimik muka mempunyai pelbagai maksud yang tersirat yang dapat diterjemahkan maknanya dalam komunikasi bukan lisan. Air muka boleh menggambarkan emosi, perasaan, harapan, menambat hati seseorang atau perasaan kurang senang. Jalinan komunikatif yang mesra bermula dengan air muka yang jernih. Macam saya kata tadi, air muka yang jernih ni melambangkan seseorang itu yang mesra. Dalam interaksi keluarga dalam masyarakat Melayu, interaksi tidak selalu bergantung kepada pemilihan perkataan dan struktur ayat. Penekanan utama dalam konteks kesantunan berbahasa dalam penggunaan bahasa yang sesuai dalam bahasa Melayu ialah cara perkataan atau frasa diucapkan dan seringkali disertai oleh gerak badan yang melibatkan air muka, isyarat tangan serta gaya dan kedudukan badan pihak yang bercakap. Maksudnya dalam konteks santunan bahasa ni, bahasa Melayu ni cara perkataan atau yang diucapkan tu seiring dengan pergerakan badan. Maksudnya time bercakap tu sambil gerakan badan yang melibatkan air muka, isyarat tangan dan kedudukan badan lah bagi yang sedang bercakap tu. Seterusnya, anak-anak Melayu sentiasa diajar menggunakan tangan kanan untuk memegang makanan, dan apabila memberi dan menerima sesuatu, penggunaan tangan kiri hendaklah dielakkan. Memberi dan menerima sesuatu daripada seseorang dengan menggunakan tangan kiri ialah perbuatan yang tidak sopan dan tidak selari dengan ajaran Islam. Maksudnya dekat sini kita dah diajar lah untuk
menggunakan tangan kanan dalam memberi ataupun menerima sesuatu, dan dilarang sekali menggunakan tangan kiri dalam memberi atau menerima sesuatu kerana perbuatan itu tidak sopan dan tidak selari dan serta tak santun lah dalam masyarakat budaya kita hari ini. Jadi seterusnya, jika seseorang itu terpaksa menundai kepada sesuatu semasa bercakap atau berinteraksi, terutamanya dengan pihak yang lebih tua atau yang dihormati dengan tujuan untuk menunjukkan seseorang atau arah, jari telunjuk tidak boleh digunakan. Lebih sopan jika ibu jari kanan digunakan dalam masyarakat Melayu. Menuding dengan jari telunjuk dalam situasi tertentu boleh dianggap sebagai perbuatan menyinggahkan diri, yakni dalam pengertian mengarah atau memerintah pihak yang mendengar. Maksudnya, kalau kita nak tunjuk pada seseorang atau seseorang tu, tak boleh guna jari telunjuk, mestilah guna ibu jari. Sebab dilarang guna jari telunjuk ni sebab perbuatan tu dianggap sebagai perbuatan meninggikan diri, yakni yakni seperti memerintah orang lain. Seterusnya, apabila seorang itu harus lalu di hadapan pihak yang lebih tua, yang lebih tinggi tarafnya atau pihak yang menghormati, seseorang itu hendaklah meminta izin terlebih dahulu dengan melafazkan ungkapan minta lalu atau tumpang lalu. Ucapan meminta izin ini boleh digantikan dengan perlakuan bukan verbal, antaranya menundukkan kepala dan membongkokkan badan sedikit ketika lalu sambil meluruskan tangan kanan ke bawah. Perbuatan ini dianggap sopan dalam masyarakat Melayu. Dekat sini, kalau kita nak minta lalu ke nak minta tumpang lalu ke, lafaz minta izin tu kita boleh ganti dengan perlakuan bukan verbal. Seperti kita tundukkan kepala dan membungkukkan sedikit badan ketika lalu depan orang yang lebih tua daripada kita. Dan perbuatan ni kesantunan dalam masyarakat kita hari ini. Tentunya penggunaan secara positif dan kesannya, pertamanya melemparkan senyuman ketika bercakap, menghormati orang tua dengan menundukkan badan ketika berjalan di hadapan mereka, menggunakan bahasa tubuh yang baik apabila bercakap, menunjukkan reaksi muka yang tidak menyinggung perasaan orang lain ketika bercakap. Dan kesannya, mengeratkan hubungan sesama masyarakat, mudah disenangi oleh masyarakat, hubungan kemasyarakatan semakin kukuh dan terjalin mesra. Jadi jika sebaliknya, penggunaan secara negatif, yakni bermahasam muka ketika berbicara, menggunakan bahasa tubuh yang menyinggung perasaan orang lain, tidak menundukkan badan ketika lalu di hadapan orang tua, dan menunjukkan reaksi muka yang dibenci oleh orang lain. Jadi kesan negatifnya, kita akan rengganglah hubungan silaturahim kita, dan maruah diri kita juga akan dipandang enteh dan dipandang serong oleh masyarakat dalam komuniti masyarakat. Jadi, strategi kesantunan verbal menurut Dance and Larson, stimulus yang pengertiannya tidak ditentukan oleh makna isi simboliknya, interpretasi. Manakala menurut Bourgon and Sain, tindakan kesantunan non-verbal ialah tindakan manusia secara sengaja diinterpretasikan seperti tujuan dan memiliki potensi akan adanya penerimaan. Manakala menurut Hickson and Stack, stimulus tertentu dari perilaku non-verbal mungkin terjadi dengan tidak disedari dan perilaku non-verbal diatur oleh interaksi manusia. Jadi sekarang kita akan melihat video contoh strategi kesantunan verbal dan non-verbal.
Okey, baiklah. Jadi seterusnya, sebagai rumusan, kesimpulannya, konsep kesantunan berbahasa ini perlu dihayati, diamalkan dan dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini kerana kesantunan dalam berbahasa itu sangat penting, sama ada verbal atau non-verbal, bagi menjaga nama baik bangsa, agama dan tanah air tercinta. Malahan, kesantunan berbahasa ini juga dapat menjaga hubungan baik kita sesama insan berbagai bangsa serta mengekalkan dan mengeratkan hubungan silaturahim yang baik dengan semua orang. Oleh itu, diharapkan semua pihak dapat bersama-sama berganding bahu dalam membangkitkan dan menanam nilai-nilai baik dalam konsep kesantunan berbahasa verbal dan non-verbal agar kita semua mendapat manfaatnya di samping kita sama-sama melestarikan penggunaan bahasa yang bertunjangkan konsep kesantunan berbahasa. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.